أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أمري واحلل عقدة من لساني قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu di antara maghrib dan isyak dengan menggunakan kitab Dosa-dosa besar ataupun judul asalnya dalam bahasa Arab Al-Kabair, yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi dan diterjemahkan ke dalam Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang kita sambung pada dosa yang ke-10, dosa zina. Zina itu termasuk dosa besar. Zina, kita ulang, ianya termasuk dosa besar. Dan setengah dosa besar itu lebih berat dari setengahnya. Di antaranya yaitu dosa zina. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dosa besar ini ada yang kelompok dosa besar ini, zina adalah terdiri daripada dosa besar. Maksudnya ianya adalah merupakan satu perbuatan yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud zina ni orang yang melakukan persetubuhan tanpa nikah, itu zina. Ini pernikahan itu adalah merupakan satu ketetapan syarak untuk mengharuskan jima ataupun istimta'. Allah Ta'ala telah berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Ya, ini pada tajuk yang awal tadi, zina itu mendekati ataupun dengan sebabnya boleh jadi adalah haram. Berdasarkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampir kepada zina. Apa saja sarana yang boleh terjadinya penzinaan, ianya adalah haram. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut juga, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina adalah merupakan sesuatu yang keji, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ianya adalah bertentangan dengan fitrah murni manusia itu sendiri yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni fitrah yang murni ini sebenarnya membenci akan perkara mungkar, di antara perkara mungkar fitratullahi allati fataran nas 'alaiha.
Yang bermaksud fitrah manusia itu sentiasa mencari kebaikan. Yang fitrah manusia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menyukai akan kebaikan, menyukai akan kebajikan. Dan fitrah manusia itu tidak menyukai akan kekejian, tidak menyukai akan kemungkaran. Dan kerana itulah orang yang melakukan kemungkaran di mana hatinya akan tidak tenteram. Bagaimana orang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, hatinya tenteram. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini ingat Allah, sebut Allah itu menyebabkan hati jadi tenang. Jadi bermaknanya hati tidak tenang apabila seseorang itu melakukan perkara yang mungkar, dan hati tenang apabila seseorang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kejadian manusia, fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Dan di sinilah jelas apabila kita bacakan ayat ini, jelas bagi fitrah yang murni, fitrah asal kejadian manusia, dia boleh merasai bagaimana kejinya penzinaan, bencinya perkara penzinaan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya itu kembali kepada zina. Kana fahisha, zina adalah perkara yang keji. Wa sa'a sabila, dan satu jalan yang buruk. Satu perbuatan zina itu keji. Dan penzinaan itu apa saja yang bawa kepada penzinaan, termasuk zina itu adalah satu jalan yang buruk yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang akal sempurna, jiwa yang sihat nak berzina, dan apa saja yang sifat asal kejadian manusia. Allah berfirman lagi, walladzina la yad'una ma'allahi ilaha walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Al-Furqan ayat 68 hingga 69. Yang bermaksud, dan mereka yang tiada menyembah Tuhan yang lain berserta Allah, dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, iaitu berdasarkan hukum Allah, dan tidaknya, iaitu akan dilipat gandakan siksaan pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam siksaan itu di dalam keadaan terhina, kecuali orang yang mahu bertaubat kepada Allah. Ini orang beriman, ini orang yang menyembah Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jadi mereka yang tiada menyembah Tuhan yang lain berserta Allah. Orang beriman, dia sembah Allah sahaja, dan dia tidak sembah selain daripada Allah. Sama ada sembahan fizikal ataupun dalam melakukan ibadah kepada Allah, kesemua itu kepada Allah. Kita beribadah, ibadah itu kepada Allah, bukan kerana manusia. Sesiapa yang beribadah bukan kerana Allah, sesungguhnya dia sudah melakukan perkara yang dibenci oleh Allah, syirik di dalam melakukan ibadah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Maknanya orang beribadah bukan kerana Allah, seumpama dia mensyirikkan Allah. Satu, orang yang menyembah selain daripada Allah memang benar syirik. Yang keduanya, orangnya dia beribadah bukan kerana Allah, yakni tidak ikhlas kepada Allah, yakni ada dalam lubuk hatinya riak, ada di dalam dirinya sum'ah, ada dalam dirinya dan ini ujub. Ini adalah merupakan perkara yang membawa kepada tidak ikhlas beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala larang beribadah selain daripada Allah. Maksudnya ibadah itu hanya tertuju kepada Allah, yang mana sifat, sikap orang mukmin, dia menyembah Allah, bukan menyembah selain daripada Allah. Yang kedua pula, orang mukmin itu dia kalau membunuh pun bukan membunuh yang jiwa yang bukan dihakkan. Maknanya orang yang mukmin dia tidak membunuh satu jiwa, melainkan kalau dia bunuh pun mungkin dia sebagai tukang bunuh ataupun kerjanya sebagai hakim menjatuhkan hukuman. Dia bukan membunuh dengan sengaja ataupun membunuh tanpa hak.
Dan juga orang mukmin tidak akan berzina. Ada 3 di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut orang mukmin menyembah Allah sahaja. Yang kedua, tidak membunuh jiwa tanpa hak. Dan yang ketiga, orang mukmin dia tidak berzina. Itu maksudnya. Barang siapa yang melakukan demikian itu, nescaya dia akan mendapat balasan dosanya, iaitu akan dilipat gandakan siksaan pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam siksaan itu dalam keadaan terhina, kecuali orang yang mahu bertaubat. Ini orang yang melanggar arahan Allah, yakni dia menyembah selain daripada Allah, orang yang membunuh bukan tanpa hak, dan orang berzina. Bagaimana keadaan dia? Dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam neraka dalam keadaan terhina. Kecuali orang yang mahu bertaubat kepada dia tidak akan daripada Allah. Terjelas, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampunkan orang yang syirik kepadanya, dan Allah akan mengampunkan dosa selain daripadanya. Maknanya orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah, memang Allah Subhanahu Wa Taala tutup langsung pintu keampunan. Orang yang melakukan dosa selain daripada syirik, ada lagi kemaafan daripada Allah. Itu maksudnya. Jadi bagaimana apabila seorang itu melakukan satu jinayah, kita panggil jinayah, dosa syirik, yang mana hendaklah dia bertaubat kepada Allah. Begitu juga kalau dia melakukan pembunuhan tanpa hak, dia kena bertaubat kepada Allah. Dan juga kalau dia berzina, dia kena bertaubat kepada Allah. Tanpa bertaubat kepada Allah, dia seseorang itu mati dalam keadaan melakukan maksiat, 3 maksiat itu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan Subhanahu Wa Taala. Yang jelas dalam ayat ini, ambillah yang akhir itu, illa man taba, melainkan siapa yang bertaubat. Taubat ini adalah hak kita. Hak Allah itu mengampunkan kita. Hak kita sebagai hamba untuk minta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah, hak kita. Hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kemaafan, untuk memberi keampunan. Jadi seperti yang kita sebutkan, ada cara untuk mendapat keampunan daripada Allah. Yang pertamanya taubat kepada Allah, istighfar dan taubat kepada Allah. Yang kedua dengan melakukan kebaikan. Dengan melakukan kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa kita, itu janji daripada Allah. Itu masa hidup. Dan kalau mati, bagaimana nak mendapatkan keampunan daripada Allah? Yakni dengan cara syafaat Rasulullah SAW. Dan kerana itulah keimanan kepada Nabi dan salawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara itu berlaku apabila kita sudah. Kalau masa kita hidup, 2 jalan, 2 perkara untuk mendapat keampunan daripada Allah: taubat dan juga melakukan kebajikan, melakukan amal-amal perbuatan yang baik. Kalau mati, bagaimana dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mendapat syafaat daripada orang yang diberi syafaat, diberi keizinan untuk memberi syafaat. Contohnya satu orang yang dia mati syahid, yakni Allah Subhanahu Wa Taala memberi keizinan kepada dia untuk memberi syafaat sejumlah daripada ahli keluarganya. Dan juga keampunan daripada Allah yang ketiga selepas mati itu, apabila satu orang yang melakukan satu dosa, di mana dosa itu lebih daripada amal soleh, lebih daripada pahala, dia akan dimasukkan dalam neraka. Dan kemudian dengan keimanan yang ada itu, dia akan masuk dalam syurga. Tapi yang ketiga ni memang kita tidak nak, walaupun sedetik, walaupun sesaat masuk dalam neraka untuk menghanguskan dosa, di mana memang kita tidak mampu untuk hadapi. Jadi bagaimana jalannya? Taubat kepada Allah dan juga melakukan amal kebajikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Al-hasanat yudhibun as-sayyi'at, yakni kebaikan, amal perbuatan yang baik menghapuskan dosa-dosa ataupun menghapuskan kejahatan. Pegang yang dua tu lah, pegang yang dua tu. Ya saya. Ya. Ya. Okey. Apa saja yang dikatakan sebagai haram, dia wajib bertaubat. Maknanya wala taqrabuz zina. Perbuatan menghampiri zina itu adalah haram. Mana tandanya la itu adalah hak, la nahi, la tegah.
Di mana kata ulama usul tegah dan haram. Satu daripadanya bukan la nahi, la tegah. Maknanya di sini wala, la itu adalah la nahi. La tegah maknanya apa dah sebut la nahi itu adalah perbuatan itu adalah haram. Kalau perbuatan itu haram bagaimana? Kena bertaubat. Bagus, soalan yang bagus. Maknanya jangan tunggu sampai berzina baru nak taubat. Perbuatan, sarana, wasilah yang boleh sampai kepada perzinaan itu juga adalah haram. Sebab di sini mana dia punya alamat tandanya la. La itu adalah la nahi, la tegah. Ilmu usul, kalau kita belajar ilmu usul, ini adalah merupakan tanda la nahi. Dan juga di antara tanda haramnya apabila Allah Subhanahu wa taala sebut haram. Perkataan haram itu sendiri Allah Taala sebut ataupun Nabi yang sallallahu alaihi wasallam kekejian. Seumpama Nabi SAW yang tidak mengiktiraf seseorang itu sebagai umat dia dengan sebab melakukan satu perbuatan, itu adalah merupakan sesuatu negatif yang keji. Bermakna perbuatan itu adalah haram. Perbuatan itu adalah haram. Jadi sarana ataupun wala taqrabuz zina, jangan hampir kepada zina. Mana hampir itu apa saja perkara yang boleh berlaku penzinaan itu adalah haram. Yang bercakap ataupun apa saja yang boleh jadi penzinaan, bergurau senda dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala solution, ada dia punya solution dalam hidup kita ni. Sebab manusia ni kadang-kadang dia tersalah buat. Kadang kerana kejahilan, kadang tidak jahil, tapi kerana nafsu yang ada dalam diri yang mendorong kepada kejahatan, boleh melakukan perkara yang jahat. Anna nafsada ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Dia kalah dengan nafsu, sehingga dia boleh melakukan benda yang keji, mencuri, merompak, apa saja, berzina, na'udzubillah, minum arak, berjudi. Itu adalah dorongan daripada nafsu, dan nafsu ini dikuatkan oleh syaitan. Apabila satu orang terlanjur melakukan satu maksiat kepada Allah, Allah Ta'ala ini maha murah. Illa man taba, melainkan orang yang taubat, bertaubat. Jalan taubat ini menyesal. Naklah ada dalam perbuatan kita, tak nak buat lagi. Naklah ada di dalam azam kita pun tidak mahu ulang. Tiga itu adalah merupakan rukun taubat. Apabila disebut Astaghfirullahaladzim, ada dalam diri kita itu, dalam jiwa kita itu, tak nak buat lagi dah, tinggalkan terus. Dan juga azab tidak mahu nak buat dan juga menyesal. Di antara bagaimana tanda menyesal itu dengan jatuh air mata itu menyesal. Jatuh air mata itu adalah tanda menyesal, sedih. Dengan sebab apa? Kita melakukan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan azab itu, sehingga dengan maksiat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazabkan diri kita. Na'udzubillah. Dengan hanya untuk keseronokan nafsu sahaja, sehingga seseorang itu akan dibakar dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang neraka, wa anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. yakni api dalam neraka itu bahan bakarnya an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Manusia sendiri akan jadi sebagai bahan bakar, dia dibakar dan dia akan membakar orang lain. Begitu juga batu itu, kata ulama, batu masuk batu berhala itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan semua dengan perintah dia akan jadi bahan bakar. Bahan batu-batu berhala yang berzaman-zaman disembah oleh manusia, itulah sebagai di antara bahan bakar neraka. Dan manusia itu sendiri dia akan membakar orang lain dengan kepanasan itu. Neraka ni kepanasan tak boleh nak gambarkan lah. 70 kali ganda daripada kepanasan dunia yang amat panas. Azab neraka ni
setitik daripada minuman ahli neraka kalau jatuh di atas muka bumi ini, tidak akan ada satu tumbuhan yang mampu hidup. Makanan neraka itu makanan yang buah berduri, akan halkum, akan mengoyakkan usus. Alhamdulillah. Dan api neraka itu kalau dekat dengan muka habis gugur semua daging-daging muka. Kalau satu bara neraka jatuh di atas muka bumi, takkan ada satu hidupan pun di atas muka bumi. Jadi maknanya kita sebagai orang yang ada akal, beriman kepada Allah dan hari akhirat, memang tidak nak walaupun sedetik masuk dalam neraka Allah. Jadi bagaimana selaku kita sebagai insan yang lemah, kadang-kadang sentiasa melakukan kesalahan dosa kepada Allah, jalan terbaik kita adalah dengan taubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ingatkan dosa-dosa yang kita buat. Ya Allah, ampunlah ya Allah, tak mau buat lagi ya Allah, menyesal ya Allah. Dan juga perbanyakkan amal kebaikan, al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Yang ini perbuatan yang baik adalah perbuatan yang baik. Solat maghrib itu adalah perlu dalam majlis ilmu ini jelas adalah perbuatan yang baik. Ini diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sunnah Nabi. Tentang ilmu ini, dalil tentang ilmu ini cukup banyaklah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala sebariskan iman dan ilmu itu satu baris dalam ayat. Dan iman itu dia bertingkat-tingkat darajatnya, begitu juga ilmu pun bertingkat-tingkat darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala maknanya dalam ayat itu jelas satu baris iman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yani Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ketinggian ilmu, kemuliaan ilmu itu dalam satu garis dengan keimanan kepada Allah. Satu orang nak beriman kepada Allah mesti dia kenal Allah. Kenal Allah itu apa? Ilmu lah. Ilmu tentang Allah. Maka bagaimana? Sebab ilmu itu adalah merupakan sarana untuk kenal sesuatu dengan ilmu. Bagaimana kita kenal Allah dengan belajar ilmu akidah, belajar tentang ilmu ketuhanan, belajar tentang sifat Allah, belajar tentang yang ini zat Allah memang kita tak boleh nak belajar. Yang kita boleh belajar adalah sifat Allah. Sifat Allah itulah adalah merupakan ilmu yang wajib kita pelajari agar dengannya kita kenal Allah. Begitu juga kita nak membetulkan ibadat kita dengan ilmu. Contoh yang biasa mudah kita contohkan bagaimana salat itu adalah merupakan syafaat. Orang bersalat, salat itu akan memberi syafaat kepada dia. Syafaat di dalam kubur, syafaat di mahsyar. Masya Allah, tabarakallah, sembahyang itu adalah syafaat. Dan sembahyang itu sembahyang sempurna. Kan Nabi sebut mafhum dalam hadis, yakni orang yang menyempurnakan wudunya, dia menyempurnakan sembahyangnya. Kita mesti sembahyang sempurna dia terikat dengan wuduk yang sempurna. Wuduk yang sempurna dia terikat dengan air. Kita kena kenal air. Air itu yang mutlak. Air mutlak saja yang boleh digunakan untuk wuduk. Dan juga kadang-kadang air itu dimasukkan najis. Apa maksudnya najis? Yang ini kita kena kenali najis dan sifat najis. Sifat najis itu ada warna najis, ada bau bagi najis, ada rasa bagi najis. Maknanya ilmu. Kena ilmu. Kita nak makrifat Allah, ilmu. Nak makrifah dalam ibadah mesti ilmu, semua ilmu. Dan kerana itulah Islam ni Allah Ta'ala bina dengan ilmu. Jadi maksud apa yang kita sebutkan tadi, duduk dalam majlis ilmu itu adalah kebajikan. Kebajikan, perbuatan baik. Dan perbuatan inilah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tawarkan untuk diampunkan dalam majlis ilmu, ibarat sebagai majlis zikir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turun barakah rahmatnya. Lebih-lebih lagi di dalam rumah Allah. Memang rumah Allahnya ada tempat rahmat Allah. Kan kita masuk dalam masjid kan, yang kita minta rahmat Allah, Allah maghfir dzambi. Di mana bacanya? Allah maghfir dzunubi waftahli abwaaba rahmatik kan. Allah maghfir dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kalau kita nak keluar masjid, Allah maghfir dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Kan tak sama. Rahmat yang juga fadlik. Masuk masjid Allah, rumah Allah adalah tempat rahmat. Keluar daripada rumah Allah, dunia itu adalah anugerah daripada Allah. Kita minta kurniaan Allah yang halal. Itu adalah merupakan cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita.
Masjid dengan luar masjid tak sama, tapi lepas begitu luar masjid pun adalah makhluk Allah yang kita mintakan kurniaan Allah yang baik-baik. Begitulah tuan-tuan. Maknanya kita kena ma'rifah kepada hari akhirat kita, kenal hari akhirat kita, bersedia untuk hari akhirat kita, bersedia untuk selepas mati, bersedia untuk mati. Tak ada apa nak disediakan untuk mati. Mati tetap akan mati. Selepas mati ini kita kena bersedia. Mati kan malaikat maut datang ambil nyawa kita, matilah. Yang kita bimbangkan lepas mati tu apa nak jadi dengan kita. Kita tak boleh nak menepis akan hilang nyawa kita. Kita tidak boleh menghalang malaikat maut ambil nyawa kita, tak boleh nak halang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, tempoh mati kita, di mana tidak akan terlambat dan secepat, tidak akan tercepat walaupun sesaat pun. Iaitu memang kita tak boleh nak buat apa dengan mati, tapi selepas mati. Dan seterusnya dalam firman-Nya yang lain juga disebutkan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa liyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. An-Nur ayat 2 yang bermaksud perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka pukullah, deralah tiap-tiap seorang daripada keduanya 100 kali deraan ataupun cambukan. Dan janganlah kamu merasa belas kasihan terhadap kedua-duanya dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan dalam diperlaksanakan hukuman mereka itu disaksikan oleh segolongan dari orang-orang yang beriman. Penzina lelaki, Allah Subhanahu wa taala zina perempuan dan penzina laki-laki. Berbeza dengan pencuri as-sariqatu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Berbeza. Maknanya penzinaan ini biasa berlaku dengan sebab tarikan perempuan, begitu. Pencurian itu biasa yang kuat boleh mencuri laki-laki. Nak panjat rumah, nak umpil pintu laki-laki biasanya. Jadi di sini berbeza az-zaniyatu waz-zani. Yani tanda di sini adalah penzina perempuan dan tanda yang keduanya adalah penzina laki-laki. Yani penzinaan ini biasa berlaku dengan tarikan perempuan. Berbeza dengan kes mencuri. Allah Taala sebut as-sariq was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Jadi orang perempuan ni jarang kuat mencuri. Orang perempuan ni jarang boleh panjat rumah, umpil rumah. Tubuh badannya Allah Ta'ala jadikan memang menarik. Nah, itu konsep dalam. Jadi apa kita nak sebutkan di sini? Hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cicirkan dalam memberi maklumat kepada kita. Hebat ilmu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah silap. Jadi kalau kita halusi setiap apa yang Allah Ta'ala firmankan itu memang amat-amat hebat. Dan memang kita yakin Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kalau manusia yang mengolah akan Quran itu, manusia yang menulis Quran, sudah tentulah ada salah sana sini. Memang ada. Kalau kan kadang-kadang kita belajar kan, kata kita buat assignment ataupun thesis kan, berapa kali kita ulang. Berapa kali kita ulang semak, berpuluh-puluh kali, ada lagi salah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya tak pernah salah. Sehalus-halus perkara pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut. Jadi apa dalam ayat surah An-Nur ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka pukullah, deralah tiap-tiap seorang daripada keduanya 100 kali cambukan. Jadi mana orang berzina? Zina di sini adalah zina yang belum nikah. Penzina yang belum nikah dia panggil ghairul muhsan. Yang ini kena sebab bagaimana fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, sebanyak 100 sebatan. Jadi penzina yang tidak pernah bernikah, dia berzina, dipanggil ghairul muhsan. Jadi bagaimana tuan-tuan? Zina ni bukan semata-mata di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala azab, tetapi di dunia lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam dengan deraan, ancam dengan dengan balasan. Makna zina tu adalah perbuatan yang amat keji. Kalau kita lihat dalam perkara-perkara yang lain,
Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka sahaja. Tapi zina ni dua deraan ataupun dua azab. Di dunia pun dah kena, di hari akhirat pun akan kena, melainkan dia bertaubat kepada Allah. Seseorang yang meninggalkan puasa, yang ini orang yang meninggalkan puasa, Allah Ta'ala ancam dengan neraka. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sebut akan deraan di dunia. Berbeza dengan kes zina ni, maknanya meninggalkan puasa itu dosa besar. Walaupun sebegitu, berbeza dengan zina ni amat kejinya, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan dua hukum. Di dunia pun dah kena hukum, di akhirat kalau seorang berzina tidak bertaubat pun akan kena hukum. Mana beratnya kedudukan ini di pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan manusia. Dan janganlah kamu merasa belas kasihan apabila dilakukan yakni balasan ataupun hukuman penzinaan di dunia ini sebab bagi orang berzina ini. Orang yang menyebat itu ataupun dera itu jangan ada belas kasihan. Dia kena sebat betul-betul. Kalau 100 lah. Tidak boleh kurang daripada 100 dan tak boleh lebih daripada 100. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut jumlah, di mana kita tidak boleh kurangkan walaupun sedikit jumlah. Apabila Allah Taala sebut mi'atu jaldah, yakni sebanyak 100 pukulan, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau pemukul ataupun orang yang ditugaskan untuk memukul orang yang berzina, dia lebihkan sampai 115, salah, berdosa. 500 berdosa sebab Allah Ta'ala sebut 10, 100. Kalau dikurangkan 96 dengan sebab rasa belas kasihan, itu pun dosa. Di sini Allah Ta'ala sebut di mana jangan ada belas kasihan. Walaupun sebegitu deraan di dalam Islam ini tidak membunuh. Deraan ini sebagai mendidik. Ini kalau dera ni, kalau memukul, ini kalau kita letak satu buku di ketiak kita, tak boleh jatuh buku tu. Mana tidaklah sebagai rotan di hukum civil tu. Sekali sebab tertanggal dengan dia punya kulit-kulit. Deraan di sini bukan deraan untuk mengazab, lebih kepada deraan untuk memberi peringatan, memberi pengajaran. Dan deraan kenapa Allah Ta'ala suruh dera seluruh badan? Sebab zinaan itu seluruh badan. Apa didera seluruh badan, yang ini keseronokan itu akan hilang. Itu pandangan ulama. Dan dera ini tidak boleh di bahagian kemaluan dan kepala juga tak boleh. Ini dalam surah An-Nur, bagaimana balasan bagi orang berzina. Kata para ulama, inilah hukumannya sebagaimana yang tersebut dalam ayat tersebut, iaitu hukuman dunia untuk wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, bagi yang gadis dan jejaka. Tetapi jika mereka berdua, laki-laki dan perempuan, termasuk sudah pernah berkahwin ataupun sudah bersatu dengan isteri atau suaminya, walaupun hanya sekali dalam seumur hidupnya, lalu mereka berzina, maka hukumannya dirjam, yakni dilontari batu hingga mati. Hal tersebut telah sabit dalam hadis Nabi SAW. Ini bagi orang yang tak pernah bernikah. Orang yang pernah bernikah sampai mati. Orang yang dah ada zina, na'udzubillah, maknanya berat sangat perbuatan itu. Yang halal ada, tapi dia pergi cari yang haram. Maknanya dia adalah merupakan orang yang betul-betul mencabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala halalkan hubungan secara halal dengan nikah. Tiba-tiba dia mencari jalan yang haram, di mana ianya adalah suatu benda yang amat keji di sisi Allah, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yakni mendatangkan hukuman rejam sampai mati orang yang pernah bernikah. Itu dipanggil muhsan. Ada dua bentuk penzinaan. Satu muhsan, orang pernah bernikah dan merasa persetubuhan halal dengan cara nikah, dipanggil muhsan. Dan orang yang tak pernah bernikah, dia berzina, dipanggil sebagai ghairul muhsan. Dan jika hukuman itu dengan campur daripada api neraka yang benarnya, maknanya apabila satu orang dia di dunia, dia tidak bertaubat kepada Allah, mati dalam keadaan berzina, dia tidak bertaubat kepada Allah, di mana dia akan berhadapan dengan api neraka jahanam.
Demikian pula yang disebutkan di dalam kitab Zabur, bahawa orang berzina itu nanti dia akan digantung dengan kelaminnya, berteriak disebabkan pukulan itu, maka akan mengatakan kepadanya, di manakah keluhanmu ini semasa engkau dahulu di dunia, sedangkan engkau merasa senang dan tertawa. Engkau tidak pernah ingatkan Allah ketika engkau hendak melakukan perbuatan keji ini, malah engkau tidak sedikit pun merasa malu kepada Allah. Disebut dalam kitab Zabur bagaimana perihal orang berzina di hari akhirat nanti. Ya, ini orang ini akan dimasukkan neraka jelaslah kalau dia tidak bertaubat. Dan di mana dalam kitab Zabur menyebutkan orang yang berzina itu akan digantung, gantung itu dicangkukkan kepada kelamin dia, pada kemaluan dia. Kalau dicangkuk ke leher pun dah sakit, kalau dicangkuk kepada kemaluan tak boleh nak gambar. Kalau digantung leher kita pun dah sakit, kalau dicangkuk tak boleh nak gambarkan macam mana sakit. Dan cambuk besi, pukulan dari sebagai pemukul besi dari neraka. Pukul dengan besi pun sudah sakit. Lebih-lebih lagi kalau besi itu dah panas, dipanaskan dengan api neraka, dicangkuk dan dipukul, sakit. Jika dia berteriak disebabkan pukulan itu, maka malaikat Zabaniyah akan mengatakan kepadanya, kalau dia berteriak sakit mengeluh, sudah tentulah sakit akan mengeluh. Malaikat akan mengatakan kepadanya, di manakah keluhanmu ini semasa engkau dahulu di dunia? Masa kamu berseronok di dunia dahulu, masa kamu berzina, kamu tak mengeluh. Tapi apabila kamu dipukul, dicangkuk, kamu mengeluh. Sedangkan engkau masa merasa senang dan tertawa, masa kamu berzina dulu, kamu merasa seronok, senang dan tertawa, kamu tak mengeluh, kamu tak saksa sakit. Engkau tidak pernah ingatkan Allah. Masa kamu dulu berzina, kamu tak mengeluh, kamu tak takut kepada Allah, tak rasa malu kepada Allah. Apabila kamu dicangkuk dan dipukul, kamu mengeluh. Ini adalah merupakan perkara yang patut kita ambil ingatlah. Maknanya kepada semua orang ambil ingat. Kerana na'udzubillah kita minta jauh daripada Allah berlaku penzinaan dalam keluarga kita dan keluarga kita, keturunan kita. Na'udzubillah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.